Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dapatlah kita bersama-sama untuk mendengarkan sebuah ceramah yang akan disampaikan oleh saya Alizati binti Muhammad Sulaiman dan juga sahabat saya Nur Adiba binti Muhammad Alis. Ceramah kami hari ini adalah bertajuk umpama tangan kiri tak mengetahui. Apakah itu umpama tangan kiri tidak mengetahui? Baiklah, sebelum kita meneruskan ceramah kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan yang dihormati Dr. Khairuddin, pensyarah Pendidikan Islam kelas PAK 1, PAK 2 IPG-KTI, yang dikasihi sahabat saya Nur Adibah, rakan seperjuangan saya. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita teruskan ceramah kita pada hari ini, iaitu umpama tangan kiri tidak mengetahui. Sebagaimana yang kita tahu, umpama tangan kiri tidak mengetahui adalah sedekah. Baiklah, apa kaitan sedekah ni? Nak saya bawa tajuk sedekah ni dengan akidah, ibadat dan juga akhlak. Baiklah, sebelum kita mengupas satu-satu, saya akan terangkanlah apa maksud akidah, apa maksud sedekah. Baiklah, sedekah ni dalam segi bahasanya adalah kebenaran ataupun pemberian ikhlas dari hati yang bersih. Dalam segi istilah pula ialah pemberian semata-mata untuk mendekatkan kepada Allah dan mencari keredaan Allah. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 271 yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu, iaitu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Baiklah, berdasarkan surah ini, Al-Baqarah, daripada ayat ini adalah surah Baqarah ayat 271, mengatakan kita boleh bersedekah secara terang-terangan dengan niat untuk kita menyebarkan, untuk menjadikan contoh yang baik kepada orang, supaya dia menjadi ikut-ikutan. Dan juga kita boleh juga membuat secara sembunyi-sembunyi, dan Allah Maha mengetahui. Tetapi Allah tak suka kalau kita membangkit-bangkitkan sedekah kita. Sedekah itu tidak akan diterima. Dari surah Al-Baqarah juga ayat 264 mengatakan, wahai orang beriman, janganlah rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan menyakiti seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, iaitu riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dari hari akhirat. Kita boleh sedekah terang-terangan, tapi tidak boleh menunjuk-nunjuk. Baiklah, ini dikatakan berkaitan dengan akidah kita, dengan ibadat kita dan juga akhlak kita. Apa tu akidah? Iaitu keimanan kita, iaitu bila kita rasa kita nak bersedekah walaupun kita ni tak ada duit sangat, tapi sebabkan keimanan kita, akidah kita yang kuat mengatakan Allah yang pemberi rezeki kepada kita, jadi kita pun tak ada rasa takut untuk bersedekah. Dan apa dengan ibadatnya, iaitu bila kita bersedekah, ibadatnya adalah kita buat satu kebaikan, satu kerja yang Allah suka, dan kita akan dapat pahala, insya-Allah. Dan akhlaknya di situ timbullah satu akhlak, iaitu ikhlas. Ikhlas ni adalah asas utama yang menjadi neraca kepada penerimaan sesuatu ibadat, termasuklah amal sedekah ini. Ikhlas ni merupakan roh kepada ibadat. Jadi jasad tidak mempunyai roh. Jika jasad tak mempunyai roh, maka ia akan rosak dan busuk. Maka bila ibadat kita buat, iaitu ibadat sedekah ni, perlukan ada ikhlas dekat situ. Jadi
kita punya ibadat dia akan diterima Allah, insya-Allah. Begitulah amalan kita sebagai manusia yang kalau tidak dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan rosak. Baiklah, apakah itu ikhlas? Ikhlas ni adalah tidak mencampurkan amalan dengan sebarang kekotoran yang didorong oleh nafsu. Seumpamanya mahukan sesuatu supaya hati manusia rasa suka dengannya, mahukan pujian manusia ataupun mengelakkan daripada celaan manusia. Mereka mahukan penghormatan manusia, harta mereka, perkhidmatan mereka, kecintaan mereka, ataupun mahu mereka menunaikan hajatnya atau tujuan-tujuan yang lain. Itu adalah perkara yang kenapa ikhlas tu penting. Baiklah, kita tengok juga cerita kes daripada Sayyidina Uthman, iaitu salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah seorang pemuda ataupun seorang khalifah pada zaman Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya tentang Sayyidina Uthman, iaitu pada waktu tu berlakunya waktu yang kemarau. Jadi ramai manusia ni lapar, tak ada duit kan. Jadi mereka terlalu terdesak, lalu berjumpa dengan Abu Bakar Al-Siddiq. Mereka berkata, "Wahai Khalifah, hujan tak turun, tanaman tak lagi tumbuh, dan ramai manusia hampir kebuluran. Apakah yang patut kami lakukan?" Abu Bakar pun berkata, "Kamu boleh pulang dan bersabar. Aku berharap sebelum menjelang malam Allah akan menyelesaikan kesulitan ini." Jadi pada petang itu tersebarlah berita tentang ketibaan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu daripada Syam. Mereka pun keluar menyambut ketibaan khalifah tersebut. Rupa-rupanya terdapat 1000 ekor unta yang membawa keju, minyak, tepung sedang beratur di hadapan pintu kediaman Uthman radhiyallahu anhu. Setelah diturunkan barang tersebut, para peniaga pun datang. Uthman bertanya, "Apa yang kamu mahukan?" Mereka menjawab, "Kamu tahu apa yang kami mahukan? Jual barang-barang yang baru sampai ini. Kamu pun tahu ramai manusia yang memerlukannya." Uthman berkata, "Berapakah keuntungan yang akan aku perolehi dengan barang yang aku beli ni?" Mereka berkata, "Jika modalnya 1 dirham, kami akan membelinya dengan 2 dirham." Uthman berkata, "Tambahkan lagi." Mereka menjawab, 4 dirham. Uthman berkata, "Tambah lagi." Mereka berkata, 5 dirham. Uthman pun berkata lagi, "Tambah lagi." Mereka menjawab, "Di Madinah tiada lagi peniaga selain kami. Siapa lagi yang dapat mendandingi harga tawaran kami ini?" Uthman berkata, "Allah memberikan kepadaku 10 kali ganda untuk setiap 1 dirham. Siapakah lagi antara kamu yang mahu menambah tawaran ini?" Dan mereka pun kata, "Tak ada." Uthman pun kata, "Aku bersaksi dengan Allah, aku sedekahkan semua barang-barang yang dibawa oleh unta-unta ini kepada fakir miskin." Sayyidina Uthman bin Affan pun membahagi-bahagikan barang dagangannya kepada fakir miskin. Tiada seorang pun antara mereka yang tidak mendapat bahagian masing-masing yang mencukupi untuk mereka dan keluarga mereka. Jadi kita mengambil iktibar daripada kisah sedekah Sayyidina Uthman, bahawa sedekah tu perlu dengan keikhlasan. Jangan mengungkit, jangan menyakitkan hati orang, jangan menunjuk, dan dia adalah kunci keimanan kita. Baiklah, seterusnya saya akan bagi kepada sahabat saya Iqbal untuk menerangkan tentang kelebihan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adibah binti Umar Alis, daripada kelas PAKK 2 dan bernombor giliran 2021122370028. Okey, hari ini saya akan berkongsi tentang kelebihan bersedekah. Okey, insya-Allah kat sini saya ada nak berkongsilah 8 kelebihan bersedekah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okey, kelebihan yang pertama ialah bila kita sedekah ni, kita punya harta ataupun kita
kita punya rezeki lah. Tidak akan berkurangnya harta kerana bersedekah. Dalam hadis riwayat Muslim ada mengatakan, maksudnya tidak akan berkurang harta kita dengan kita bersedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan mereka. Nak katanya kat sini, bila kita sedekah, rezeki kita tak akan berkurang, akan bertambah. Begitu. Okey. Seterusnya yang kedua ialah sedekah adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, kalian daripada surah Ali Imran ayat 92, yang mana maksud dia adalah kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Maksudnya kat sini konsep sedekah ni bukannya kita bagi barang-barang yang kita tak nak, yang kita tak suka kita sedekah, tak. Yang Allah galakkan kita bersedekah adalah dengan kita memberikan barang yang kita paling sayang, paling kita sukalah hadiah tu, contoh barang tu, dan barang itulah yang kita infakkan kepada orang lain, orang yang susah lah. Okey, dan yang kedua. Okey, yang ketiga ialah dengan bersedekah akan terhapusnya dosa. Okey, dalam hadis riwayat At-Tirmizi ada mengatakan sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Okey, dan yang keempat adalah pintu syurga khas untuk orang-orang yang bersedekah ni. Ada dalam surah hadis Bukhari yang mana hadisnya berbunyi begini: sesiapa yang infak hartanya sebanyak 2 kali di jalan Allah, maka dia akan diseru untuk masuk melalui pintu syurga, yakni wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Sesiapa yang banyak melakukan solat, maka dia akan dipanggil, ini masuk syurga melalui pintu solat. Sesiapa yang berjihad, mereka akan diseru untuk pilih melalui pintu jihad. Dan begitu juga puasa, kalau kita berpuasa, masuk syurga melalui pintu berpuasa. Dan siapa yang banyak sedekah, maka dia akan diseru dan dipanggil melalui pintu sedekah. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, dan yang kelima ialah mendapat naungan pada hari akhirat. Okey, yang ketujuh adalah penawar atau ubat kepada segala penyakit. Ini adalah antara kelebihannya lah. Dan yang penawar atau ubat kepada penyakit ni ada pada hadis riwayat Tabrani, iaitu bentengilah hartamu dengan zakat, ubatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapi ujianmu dengan doa. Okey. Dan yang terakhir adalah kelebihan sedekah yang terakhir adalah sedekah akan menjauhkan diri kita kepada azab api neraka. Jadi kita sebagai seorang guru lah, semestinya kita perlu mendidik anak-anak ini untuk rajinnya sikap bersedekah. Contohnya pada bulan Ramadan kan, biasanya akan berikan sedikit sumbangan atau sedekah lah kepada orang yang susah. Jadi dekat sini sebagai guru kita boleh melatih anak-anak ni dengan memberi sedekah, lagi-lagi pada bulan Ramadan. Ini bila kita memberi sumbangan tu, kita ajak anak-anak sekali untuk dapat mendidiklah mereka untuk harta kita ni bukan untuk kita saja, tapi untuk kita kongsikan kepada yang lain. Okey, seterusnya saya akan bercerita tentang isu semasa lah berkaitan dengan sedekah ni. Pada zaman sekarang ni banyak sangat orang bersedekah kan. Cuma nak kata yang kat sini banyak orang yang bersedekah suka menunjuk. Jadi sifat menunjuk ni adalah sifat yang tak baik lah.
cuma nak dikata kat sini ramai orang yang bersedekah tapi ada yang menunjuk. Ramai orang juga bersedekah tapi secara sembunyi. Kadang-kadang yang menunjuk tu bukan yang mereka sengaja untuk menunjuk, tapi mereka tunjuk adalah untuk membuktikan ya ini sumbangan yang contoh cikgu tersebut menjadi wakil lah, menjadi wakil kepada orang lain. Kiranya ada orang memberi sumbangan dan cikgu tu menyampaikan sumbangan yang telah diamanahkan. Jadi mereka perlu menunjuk. Dari situ bukannya timbul je sifat menunjuk. Kat situ adalah nak membuktikan yang sumbangan mereka telah diberikan. Macam itulah. Jadi sebagai seorang guru, semestinya lah kita mengajar anak-anak ni untuk kalau kita menyumbang, janganlah kita menunjuk. Jadi sifat menunjuk tu adalah sifat yang tak baik lah. Kita perlu terapkan kepada anak-anak, yang mana sifat menunjuk ni sifat yang tak elok. Dan bila kita ajarkan anak-anak dengan sifat sedekah yang ikhlas, yang tidak menghebohkan kepada orang lain, insya-Allah sedekah itu akan lebih diberkati. Okey, dan sebagai rumusan, orang sedekah ni adalah orang yang sifat sedekah ni adalah sifat yang mulia. Jadi kita sebagai seorang guru perlulah mendidik anak-anak, perlulah mengajar anak-anak untuk sentiasa bersikap suka memberi kepada orang lain. Iaitu apabila kita terapkan nilai suka bersedekah kepada anak-anak ni, sekaligus dia akan mendidik anak-anak untuk melihat sendiri apa yang mereka lakukan tu adalah insya-Allah Allah berkati. Maksudnya harta kita ni yang kita sayang, kita kena kongsi kepada orang lain. Bukannya kita harta kita tak. Maksudnya kat sini kita perlunya ada sikap atau ada sifat suka berkongsi kepada orang lain, berkongsi pada barang-barang yang kita paling sayang. Itu insya-Allah lebih Allah berkati. Okey, sekian sahaja daripada saya dan Cikgu Alia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.